Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita menjawab soalan bahagian B bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang mengandungi 70 markah. Bahagian ini mengandungi 4 soalan. Jawab 1 soalan. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 sehingga 500 patah perkataan. Yang pertama, pada 23 April setiap tahun kita akan menyambut Hari Buku Sedunia. Insentif ini dicetuskan oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, bagi menggalakkan pembacaan, penerbitan dan hak cipta. Tarikh ini dipilih bersempena dengan ulang tahun kematian sastrawan tersohor dunia seperti Miguel de Cervantes, William Shakespeare, and Inca Garcilaso de la Vega yang banyak menyumbang karya kesusastraan bermutu tinggi. Dipetik dan diubah sesuai daripada membaca tingkat ilmu daya pemikiran oleh Profesor Madya Dr. Azrul Hafiz Abdul Aziz pada 24 April 2021. Petikan di atas menggambarkan senario sambutan Hari Buku Sedunia di Malaysia. Anda dijemput untuk berucap tentang kepentingan amalan membaca kepada generasi muda dalam majlis perasmian Hari Buku Sedunia di kawasan anda. Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya. Panjangnya adalah lebih kurang 350 hingga 500 patah perkataan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana menulis teks ucapan ini. Contohnya sahaja anda boleh buat anda punya sendiri di tempat anda, di Puncak Alam, di Selangor, di Shah Alam dan di mana-mana sekolah anda buat sendiri mengikut konteks di tempat dan masa anda. Okey, mari kita tengok macam mana cara menjawab soalan ini dalam 500 patah perkataan. Mula-mula kita berikan kata-kata haluan. Kata-kata haluan biasanya yang kita beri kepada 3 orang. Kalau situ ada YB, ada guru besar. Siapa dia ada? Guru besar. Ataupun ada pemuda, ketua pemuda. Ketua pemuda. Ketua pemuda ataupun pengurusi taman. Pengurusi taman ataupun ketua kampung. Kita bagikan haluan. Secara umumnya kita ceritakan macam ni, warga tetamu yang dihormati, generasi muda yang penuh semangat dan hadirin yang dihargai di Puncak Alam. Dalam bahasa Inggerisnya, ladies and gentlemen, esteemed guests and the vibrant youth of Puncak Alam. A warm greeting to all of you gathered here today as we celebrate World Books Day, a momentous occasion organized by the Pastra Resident Association in collaboration with Haji Ismail Mos. Dalam ni kita berkaitan dengan santunan penduduk. Kita berikan ceramah kita pada persatuan penduduk yang diorganisasi oleh persatuan penduduk iaitu Pastra dan Surau Haji Masjid Haji Ismail. Selamat sejahtera kepada semua yang hadir di sini hari ini sempena sambutan Hari Buku Sedunia, satu acara yang diuruskan oleh Persatuan Penduduk Pastra bekerjasama dengan Masjid Haji Ismail di Puncak Alam. This initiative sparked by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, is a testament to the importance of promoting reading, publishing and protecting copyright. Inisiatif ini dicetuskan oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, menjadi pengiktirafan akan kepentingan menggalakkan amalan membaca, penerbitan dan perlindungan hak cipta. Kita mulakan dengan introduction dia berkaitan dengan kenapa kita buat acara itu. Kita nak menjurus kepada topik kita tu membaca. Bagi pada 3 dan kita bagi penutup. Simple saja Nombor 1 pembukaan, 3 isi, 3 fakta dan penutup. Kelima. Fakta 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita bagi
bagi dia macam tu ya. Bentuk dia macam tu. Kita akan berkaitan dengan benda yang umum dulu, lepas tu kita baru menjurus pada membaca. Kemudian kita cerita fakta membaca, kenapa pentingnya membaca, ya, apa tokoh-tokoh yang terlibat dalam penulisan buku, dan kepentingan-kepentingan kita membaca ya. Kemudian kita bagi penutup, daripada membaca kita berikan kepada umum ke kesimpulan dia ya. Kesimpulan mesti menceritakan benda yang kita tulis di atas ni. Sebab kesimpulan lari daripada apa yang kita tulis. Okay, World Books Day observed annually on the 23rd of April coincide with the passing of literacy luminaries like Miguel de Cervantes, William Shakespeare, and Ina Garcilaso de la Vega, whose profound contributions to literature we commemorate. Hari Buku Sedunia yang dirayakan setiap 23 April bertepatan dengan peringatan pemergian tokoh sastra agung seperti Miguel de Cervantes, William Shakespeare, and Inca Garcilaso de la Vega, yang sumbangan kesusastraan mereka kita kenang dengan penuh khazanah. Okey, kita kenang orang sebagai tanda syukur ya. Bukan saja penulis-penulis yang Mak Saleh ini daripada barat, juga penulis-penulis daripada penulis Islam dan penulis tempatan. Ya, tanda syukur, menghargai mereka ya. Dear youth, let us ignite the flame of enthusiasm for reading on this special day. The act of reading is not merely a pastime, but a gateway to know, imaginations, and personal growth. As we stand at the crossroads of a digital era, the written world remains a timeless vessel of wisdom and creativity. Generasi muda yang dihormati, marilah kita memanaskan semangat membaca. Mari kita bakar semangat membaca pada hari istimewa ini. Amalan membaca bukan sekadar suka-suka, tetapi merupakan pintu ilmu, imajinasi, dan perkembangan diri. Di zaman era digital ini, kuasa kata-kata tertulis tetap menjadi bekalan zaman yang melebihi masa. Ia merupakan ilmu yang tidak mati. Panggil ya, ilmu kebal, ilmu yang tidak mati. Walaupun orang itu, penulis itu dah mati, tetapi dia punya buku dia, tulisan dia dalam sosial media ataupun dalam buku secara fizikal tidak mati. Okey, ini ilmu yang kekal, panggil ya. Panggil juga amal jariah ya, yang pahalanya mengalir terus ke dalam kubur. In the realisms of Islam, we are blessed with a rich literature heritage that encompasses the publication of Ibn Kathir, Tafsir Al-Quran, the medical expertise of Ibn Sina, the profound thought of Hamka, and Quranic interpretations in the Malay context. Dalam alam Islam, kita diberkati dengan warisan sastra yang kaya, termasuk penerbitan Tafsir Al-Quran Ibn Kathir, kepakaran perubatan Ibn Sina, pemikiran mendalam Hamka, dan penafsiran Al-Quran dalam konteks Melayu. Di mana dia menulis penafsiran Al-Quran dalam konteks Melayu. Jadi ini dalam konteks Islam. Ya. Orang Islam ada menulis banyak buku, anda boleh rujuk, ya, boleh baca. Buku mereka tebal-tebal. Imam Syafi'i, ya, dengan kitab dia, Imam Hambali, ya, semua imam. 4 imam dia semua ada tulis buku. Ya. Imam tu semua ada tulis buku yang anda kena baca. Ni imam yang terkenal ya, buku Mu'attaq, macam-macam buku yang ditulis oleh mereka lah ya. Hadis Bukhari, hadis ya, dalam Islam ya, sastra-sastra Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang hebat yang dahulu, ya, peninggalan dia. Malay literature figures such as Tun Sri Lanang, Hamzah Fansuri, Raja Ali Haji,
Abdullah Munshi, Syekh Al-Hadi, Ahmad Rashid Talu, Abdul Rahim Kajai, Muhammad Yasin Ma'mur, Ishaq Haji Muhammad, Christmas Shahnun Ahmad dan Osman Awang have contributed immensely to our cultural tapestry. Tokoh sastra Melayu seperti Tun Sri Lanang Hamzah Fansuri, Raja Ali Hadi Abdullah Munshi, Syekh Al-Hadi, Ahmad Rashid Talu, Abdul Rahim Kajai, Muhammad Yasin Ma'mur, Ishaq Haji Muhammad, Christmas Shahnun Ahmad dan Osman Awang telah memberikan sumbangan yang besar kepada kekayaan budaya kita. Okey, banyak lagi penulis-penulis. So, anda boleh tengok dalam bidang-bidang masing-masing. Bidang sains, siapa yang penulis. Bidang agama, siapa dia tokoh dia. Bidang sejarah, siapa tokoh dia. Okey, bidang kesihatan, siapa yang promosi kesihatan awam, pencegahan. Bidang engineering, tengok contoh dia. So, ini adalah khalifah-khalifah di bidang mereka masing-masing. Bidang, apa lagi? Matematik. Okay. Tengok tokoh dalam bidang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tengok bidang-bidang masing-masing. Tokoh yang mempromosikan, memperjuangkan bahasa. To the youth, I implore you to embrace the habit of reading fervently. Kepada generasi muda, saya merayu agar anda menerima amalan membaca dengan sepenuh hati. Bukan saja menerima, anda mesti mengamalkan. Menerima, amalkan. Jadikan buku itu teman sejati. Buku sebagai teman sejati. Mana-mana pergi bawa buku. Mana-mana pergi belajar. Makan, belajar. Masa tidur, belajar. Masa mimpi pun mimpi belajar. I'm eat, I'm sleep, and I'm dream. SVM, learn, knowledge. In the pages of a book, you will discover worlds unknown, perspectives unexplored, and ideas that can shape your future. Dalam halaman sebuah buku, anda akan menjumpai dunia yang tidak dikenali, pandangan yang belum dijelajahi, dan idea-idea yang boleh membentuk masa depan anda. Reading is not just an academic pursuit, but a lifelong journey toward enlightenment and empowerment. Membaca bukanlah hanya perjalanan akademik, tetapi merupakan perjalanan sepanjang hayat menuju pencerahan dan pemberdayaan. Let us together kindle the flames of curiosity and dive into the vast ocean of knowledge that book offers. Happy World Book Day. Mari kita bersama-sama menyalakan bara-bara rasa ingin tahu dan menyelami lautan ilmu yang ditawarkan oleh buku. Selamat Hari Buku Sedunia. Dalam Al-Quran dituliskan, dalam Quran kata apa? Al-Quran kata dalam surah Al-Kahfi, tengok muka surat yang terakhir surah Al-Kahfi. Adalah surah yang ke-18. Ayat daripada muka surat yang terakhir. Tengok muka surat akhir. Dia bermula dengan Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fihi la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di situ dituliskan jika sekiranya lautan, ocean ini, 7 lautan digunakan untuk menulis tinta,
Tinta untuk menulis digunakan sebagai tinta untuk menulis kalimah Allah, ilmu-ilmu Allah, ya, ilmu Allah, kalimah Allah ni nescaya tidak habis walaupun diberikan lagi 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwah dia. Ya. So 7 lautan. Ini adalah ilmu yang kita dapat daripada ayat Al-Quran yang dia akan diberikan bila diamalkan ayat ini akan diberikan ilmu laduni, itu ilmu yang tidak terbatas. Yang orang lain tak boleh fikir, kamu boleh fikir sesuatu. Ulama-ulama dulu, orang-orang yang alim-alim, orang-orang yang baik-baik, dia boleh menulis buku yang orang lain tak boleh fikir. Okay? Dia boleh menyatakan satu benda pendapat yang orang lain tak boleh baca. Sebab dia boleh baca. Sebab dia ada ilmu 7 lautan ini. Ya. Okey, semoga ia bermanfaat kepada anda. Kemudian anda ada banyak soalan-soalan yang kita akan bincangkan dalam siri yang akan datang. Adakah local public figure? Bagaimana nak menjadi seperti mereka? Teknik mereka belajar, teknik mereka menulis. Ya, macam mana nak mencapai mempelajari speak reading ni, baca dengan cepat ya, dan boleh faham. Okey. Macam mana nak mengingat secara berkesan, boleh hafal Quran, ya, 30 juzuk tu boleh hafal ilmu sains, boleh hafal ilmu kesihatan, boleh berada dalam otak dia, ya, maknanya bila orang bertanya je, daripada otak dia boleh keluar, dia tidak payah buka kitab lagi, dia hafal, dia ingat, dia dah faham. Okey, dia tak payah buka kitab, dia dah tahu surat mana kitab tu, dia dah baca, dia dah hafal, ya. Kemudian how to understand, bagaimana kita membaca, kemudian kita faham baca. Orang baca tak faham. Mana kita nak baca faham, kena ada garis, kena ada bulatkan patah-patah tu, jangan skip, ya. Kena ada tanda, ya. Kena ada highlighter, highlightkan. Okey. Benda fakta-fakta penting. Tengok tajuk besar dulu, baru tengok tajuk kecil. Tengok dia punya perkataan yang diboldkan. Tengok gambar rajah. Tengok analisa dia. Berfikir secara aras tinggi. Gunakan kebat, ya. Kebolehan berfikir aras tinggi ni. Ya. Okay. Dan anda boleh mereka cipta, buat. Ya, buat buku, buat ciptaan baru, buat analisa, buat research. Kemudian buat laporan. Dan cipta benda-benda baru ataupun inisiatif baru ataupun inovasi baru. Quite subject boring. Bagaimana dengan subject boring? How to make it interesting. Ya. Buatkan dia bentuk praktikal. Macam mana? Macam mana kita nak, kalau boring duduk saja, kita boleh bergerak. Sambil belajar, sambil bergerak. Sambil mandu kereta, sambil boleh hafal. How to explain what you know and understand. Ya. Ada setengah orang dia faham, tapi tak boleh nak explain, tak boleh nak cerita. Ya. How to master public speaking. Bagaimana memberi ceramah secara berkesan dan menarik. Ya. Anda tahu, tapi anda nak kena sampai. Itu anda nak ajar orang, macam nak ajar orang supaya orang lain faham. Ya. Orang dia tahu saja, tapi dia tak boleh nak mengajar. Ya. Anda kena pada ini di ceramah-ceramah akan datang, tunggu, jangan ke mana-mana. Ya. Kita tengok beberapa contoh orang-orang yang dalam lokal secara tempatan ni, siapakah tokoh yang anda kena tahu. Ya, dan ikut